Belanjawan 2021 menggariskan agenda pembangunan lestari dan pemeliharaan alam sekitar. Sebahagian inisiatif berkaitan adalah peruntukan RM5 juta untuk menyokong program berkaitan matlamat pembangunan lestari SDG yang dilaksanakan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia dan RM50 juta untuk menyelesaikan masalah sisa pepejal di sungai. SDG mula dirancang ketika Sidang Kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York pada September 2015. Sebanyak 17 matlamat ditetapkan dan perlu dicapai menjelang tahun 2030. Pembangunan lestari tidak hanya menumpukan aspek alam sekitar, sebaliknya mengambil kira faktor seperti sosial dan pertumbuhan ekonomi bagi memastikan agenda pembangunan lebih menyeluruh. Namun, isu yang menarik minat untuk dikongsikan ialah berkaitan SDG ke-12, iaitu memastikan penggunaan secara lestari dan mampan. Terdapat 8 sasaran telah digariskan di bawah persetujuan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menangani masalah ini, dan perkara ini berkisar mengenai 3 perkara utama, iaitu penggunaan dan kecekapan pengurusan air, tenaga dan makanan. Antara sasaran yang ingin diketengahkan ialah mengurangkan penjanaan sisa melalui pencegahan, pengurangan, kirtan semula dan penggunaan semula secara signifikan. Semula adalah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baharu. Kita semula bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Kaedah ini adalah alternatif untuk pembuangan sampah konvensional yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Kita semula dapat mencegah pembaziran bahan yang berpotensi berguna dan mengurangkan penggunaan bahan mentah segar sehingga mengurangkan penggunaan tenaga, pencemaran udara dari pembakaran dan pencemaran air dari tempat pembuangan sampah. Bahan yang dapat diketengahkan semula merangkumi banyak jenis, iaitu kaca, kertas, logam, plastik, tayar dan barangan elektronik. Terdapat 2 perspektif berkaitan kegagalan melakukan amalan kita semula. Pertama, wajar dikenakan denda apabila dikatakan: pertama, dunia berada dalam krisis. Kedua, mengelakkan pembaziran sumber. Ketiga, menyebabkan cas pelupusan sampah akan meningkat. Keempat, pembangunan negara yang semakin pesat. Manakala perspektif yang kedua mengatakan tidak wajar dikenakan denda. Pertama, kita semula merupakan satu pilihan bukan atas paksaan. Kedua, penduduk yang tinggal di luar bandar sukar mengakses premis kita semula. Ketiga, masyarakat berpendapat bahawa apabila melakukan kita semula, mereka tidak akan menerima sebarang bayaran. Keempat, tiada perbezaan besar yang berlaku sebelum dan selepas didenda. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672 Akta tersebut berkuat kuasa bermula 1 September 2015 telah mewajibkan pengasingan sisa di peringkat awal di setiap kediaman dan pemilik premis perniagaan. Akta ini menetapkan sekiranya penghuni rumah dan pemilik premis perniagaan gagal mengasingkan sisa pepejal, denda kompaun maksimum hingga RM1,000 boleh dikenakan. Akta 672 juga hanya terpakai di 7 buah negeri sahaja, iaitu Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Perlis, Kedah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Manakala Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak dan Pulau Pinang masih belum menandatangani perjanjian pengurusan sisa pepejal dan pembersihan tersebut. Dasar pengurusan sisa pepejal negara. Dasar ini diperkenalkan pada 13 September 2006 tetapi telah dikemaskini pada tahun 2016. Terdapat 6 objektif dalam dasar tersebut. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara pada tahun 2021 menunjukkan bahawa negara hanya merekodkan kadar kita semula sebanyak 31.52%. Peratusan ini dilihat masih rendah dan jelas memperlihatkan kurang keberkesanan terhadap dasar yang diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kita semula kita kena
tahu dari segi apa tu kita semula. Kita semula ni bertujuan untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini berterusan. Okay? Tapi dari pihak kerajaan dah mengadakan pelbagai kempen kesedaran, menyediakan tong-tong dan sebagainya. Namun begitu, semakin hari masyarakat sama ada dia terlupa ataupun dia tak nak ambil tahu. Okey. Pelbagai, contohnya penyediaan tong-tong kita semula yang disediakan di sekolah, mungkin di tengah-tengah bandar, di taman perumahan. Tong-tong yang berwarna warna oranye, warna coklat, warna hijau. Namun begitu, masyarakat dah semakin kurang berminat untuk menjalankan aktiviti kita semula ini. Satu sebab apa? Satu sebab mereka ini tidak didedahkan secara berterusan. Okay? Di pihak media pun tidak pendedahan secara berterusan melalui kempen-kempen di televisyen, okay? Melalui komuniti masyarakat setempat. Okay? Kurangnya pendedahan secara berterusan. Hari ini kita tengok dah semakin dah suam-suam kuku orang kata tu kan. Jadi kat sini di peringkat sekolah haruslah membugarkan semula aktiviti kita semula, khususnya untuk para pelajar seperti hari perjumpaan kurikulum kelab persatuan, mewujudkan pertandingan-pertandingan yang membolehkan para pelajar menyedari kepentingan kita semula. Cuba bagi contoh, okay, menghasilkan pakaian daripada surat khabar, okay, menghasilkan kotak-kotak ataupun kenderaan kereta daripada Tintin, okay. Seperti untuk sambutan bulan kemerdekaan tu kita hias botol-botol yang diwarnakan dengan merah, biru, jalur gemilang. Okay, botol-botol yang dipakai kumpulkan, okay, supaya mereka sedar bahawa barang-barang yang boleh di kita semula ini akan mendatangkan manfaat kepada negara kita. Okay. Sebab statistik menunjukkan setiap tahun bukan setiap tahun, setiap hari berpuluh ribu tan. Satu tan bersamaan 1000 kilogram. Jadinya satu hari ni beribu-ribu tan. Okay, sister domestik lah yang dibuang di tapak perusahaan sampah. Bila penuh sangat pusat perusahaan sampah tu, ia akan mendatangkan pencemaran apa? Pencemaran bau, pencemaran udara, dan sebagainya. Jadinya apabila banyak sangat sampah, masalah akan timbul di mana kurangnya tempat perusahaan sampah ni. Tanah-tanah semakin banyak sampah, semakin banyak tanah yang akan digunakan dan sebagainya. Tapi kalau kita menjalankan aktiviti kita semula, sekurang-kurangnya tin, surat khabar, botol diguna pakai dan mengurangkan jumlah kuantiti sampah di pusat perusahaan sampah. Itu saja pendapat saya. Terima kasih.